Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton yang saya hormati sekalian, kita berjumpa lagi pada kali ini untuk meneruskan lagi tajuk kita berkenaan dengan bab taubat. Pada kali ini saya nak cerita tentang satu pengesahan yang berlaku di zaman Rasulullah SAW, iaitu diceritakan oleh sahabat baginda Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu ketika Rasulullah SAW dan Sayyidina Umar pergi menziarahi seorang sahabat Al-Ansar, iaitu ketika mana dalam keadaan sakaratul maut. Ketika mana Rasulullah sampai kepada sahabat orang Ansar itu, Nabi SAW bersabda, "Tub ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala." Sahabat ini tidak dapat untuk melafazkan ucapan istighfar dengan lidah. Maka sahabat ini hanya melihat, memandang ke atas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Maka pergerakan Rasulullah ini dilihat oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya, "Ya Rasulullah, kenapa aku lihat kamu tersenyum ketika mana kamu melihat sahabat kita Ansar tadi ni?" Jawab Rasulullah SAW, bahawasanya sahabat kita orang Ansar itu tidak dapat melafazkan dengan lidah, tetapi dia dapat bertaubat dengan hatinya. Maka disebut dalam kitab Durratun Nasihin, wa qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, "Ya malaikati, wahai malaikatku, inna abdi, bahawanya hamba-Ku ini, ajaza anit taubati bilisani, lemah daripada menuturkan dengan lidahnya." Lemah daripada menuturkan taubat dengan lidahnya, lemah daripada nak mengungkapkan dengan lidahnya. Tapi sahabat ini dapat penyesalan atau bertaubat dengan hatinya. Maka Allah Ta'ala kata, "Fala udayyi'u taubatahu wa nadamatahu biqalbih." Dan kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, "Aku tidak sia-siakan akan taubatnya dan penyesalannya itu, walaupun dengan hati, tidak disebut dengan lidah. Ishhadu anni qad ghufirtu lahu." Saksilah kamu wahai malaikatku, sesungguhnya aku telah ampunkan baginya. Muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, taubat ini tidak semestinya dengan melafazkan astaghfirullahalazim di mulut, tetapi lebih pentingnya penyesalan itu lahir daripada hati yang cukup ikhlas, jujur. Sebab itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala menyebut, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang beriman, taubatlah kamu kepada Allah Taala dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ini boleh diartikan taubat yang sejujur-jujurnya, yang sebenar-benarnya taubat. Bukan kata taubat itu hanya di lidah semata-mata, tetapi taubat itu dengan keikhlasan di dalam hati itu. Sayyidina Umar bin Khattab pernah ditanya orang tentang taubat nasuha ini, dia menerangkan, "Hendaklah seorang bertaubat daripada perbuatan yang jahat serta tidak akan mengulangi perbuatan jahatnya untuk selama-lama." Itu dinamakan taubat nasuha. Saya nak menerangkan kepada sidang penonton yang bersekalian, telah berkata setengah daripada hukama dalam kitab Durratun Nasihin ini, secara ringkasnya, taubat seseorang itu dapat diketahui melalui 4 perkara dia. Maknanya kita nak tahu adakah taubat itu diterima ataupun tidak, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi kita sebagai manusia biasa, kita dapat melihat adakah kita benar-benar bertaubat, adakah sahabat kita benar-benar bertaubat, dan adakah kaum keluarga kita benar-benar bertaubat. Kita melihat daripada 4 perkara ini. Yang pertama, orang yang bertaubat itu dia menahan lisannya, lidahnya daripada perkara-perkara yang berlebih-lebihan, iaitu umpamanya daripada ghibah, mempercakapkan hal-hal orang lain, ataupun adu domba, hasud menghasut, dan juga daripada perkataan-perkataan dusta. Maknanya dia menahan diri daripada melakukan kata-kataan yang daripada ghibah, adu domba dan kata-kata dusta, menipu dan segala-galanya. Yang kedua,
dia sudah harus dapat merasakan hati yang tidak ada lagi sifat dengki, rasa memusuhi seseorang pun. Dia merasakan tidak ada permusuhan di antara dia dengan seorang Muslim yang lain. Yang ketiganya, dia menjauhkan diri daripada bergaul dengan orang-orang yang bersifat dengan sifat yang jahat. Yang keempat, dia selalu bersiap untuk hari kemudian, yakni hari kematiannya. Maknanya, dia akan mengamalkan amalan-amalan yang merupakan amalan-amalan yang berbentuk amal-amal soleh yang menguntungkan dirinya kehidupan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Jadi sidang penonton yang sahabat sekalian, akhir sekali kita dengar firman Allah Ta'ala. Mudah-mudahan firman ini dapat memberi kepada kita suatu suntikan semangat untuk kita bertaubat diri kita daripada segala dosa-dosa dengan Allah Ta'ala dan juga dosa-dosa kita dengan sesama makhluk. Mudah-mudahan ayat ini memberi suatu semangat yang kuat kepada kita untuk kita bertaubat dan kita dapat bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat kelak dalam keadaan sejahtera. Firman Allah Ta'ala, "Watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman. Bertaubatlah semua sekali daripada dosa-dosa, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu dapat kejayaan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.